A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Surau An-Nur Bandar Puteri, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Surau, Tuan-Tuan, Puan-Puan Muslimin Muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan izinnya kita dapat hadir ke surau, khususnya di tempat tuan-tuan ini, untuk sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan yang baik dan mulia ini, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak, untuk sama-sama kita mendekatkan lagi taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyakkan amal ibadah, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, menghadiri majlis ilmu dan sebagainya, untuk sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih lagi kita di bulan yang mulia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala amal-amal kita dan menjadikan kita hamba yang dikasihi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Alhamdulillah, pada pagi ini saya dapat hadir untuk bersama dengan tuan-tuan. Cuma kita masih alhamdulillah kita di awal bulan Ramadan ini. Hari ini 3 Ramadan. Seperti lazimnya kita menjalani ibadah puasa di siang hari, malamnya kita bertarawih, dan juga kita memperbanyakkan amal-amal kita di bulan Ramadan seperti berzikir, membaca Al-Quran, di mana Al-Quran ini juga diturunkan di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa seperti mana juga umat-umat sebelum kamu juga berpuasa, mudah-mudahan kamu bertakwa. Dengan seruan Allah Subhanahu wa ta'ala ini menyeru kita, iaitu melaksanakan ibadah puasa. Jadi ibadah puasa ini seperti yang disepakati para ulama dan juga dilakukan oleh Nabi SAW, difardukan puasa ini di dalam bulan Ramadan. Umat-umat terdahulu juga, umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW juga berpuasa. Umat Nabi Adam, umat Nabi Idris, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Daud, Isa, semua
para nabi yang diutuskan, para rasul yang diutuskan difardukan juga berpuasa. Tujuan matlamat puasa ini adalah untuk mendidik jiwa kita, meningkatkan iman kita dan menjadikan kita ni sebagai orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita nak menjadikan puasa kita ini menjadi hamba yang bertakwa? Contohnya kita berpuasa lah, ya, berpuasa. Apa makna berpuasa? Secara zahirnya puasa itu menahan diri daripada lapar dan dahaga makan dan minum. Siang sejak daripada azan subuh tadi kita dah tak boleh makan, putuskan sementara di waktu siang ini nanti sehinggalah terbenam matahari, iaitu masuk fardu maghrib. Jadi itu secara zahirnya. Secara hakikatnya menahan diri dari segala-gala perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Seperti kita hubungan suami isteri di siang hari, tak boleh lah, kena tunggu malam. Kalau dan juga perkara-perkara yang lain seperti kita nak menjaga batas-batas dari segi percakapan, tindakan, akhlak kita, ya, semuanya terdidik daripada ibadah puasa. Contohnya secara zahirnya makan dan minum. Tuan nampak saya berpuasa, saya pun nampak tuan sedang berpuasa, tapi di belakang kita ni kita tak tahu. Itu semua kita menjaga amanah yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Macam mana kita nak melaksanakan perintah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti katalah di sebalik pandangan orang, orang tak nampak, bolehlah aku makan dan minum. Tapi kita kena ingat, la'allakum tattaqun, kerana puasa itu menahan diri kita daripada makan dan minum. Jadi kalau kita makan juga, kita minum juga, bermakna kita tidak amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua terdidik untuk membersihkan hati kita, jiwa kita. Kalaulah perkara-perkara seperti ini kita tidak jaga, macam mana kita nak laksanakan amanah-amanah yang lebih besar lagi? Contohnya kan, macam saya bawa fiqh munakahat. Fiqh munakahat ni membincangkan tentang secara umumnya lah perkahwinan, pernikahan, hukum-hukum nikah, cerai, rujuk, nafkah, hak-hak selepas perceraian, dayus, nusyus dan sebagainya. Jadi contohnya kalau kita sebagai suami isteri, macam mana tanggungjawab dan amanah itu kita nak laksanakan sebagai suami, sebagai isteri. Jadi dengan bermula dengan didikan di bulan Ramadan inilah membentukkan hati kita, jiwa kita menjadi orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku tak laksanakan amanah ini sebagai suami, bermakna juga aku juga tidak amanah apa yang dikurniakan, diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya ada kaitan dengan kehidupan kita secara keseluruhannya. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin.
wahai sekalian orang-orang yang beriman, menyeru juga kepada orang yang beriman, masuklah kamu, peganglah kamu, amalkanlah kamu fisil mikafah, dalam kamu mengamalkan Islam, dalam kamu menunaikan tanggungjawab kamu sebagai orang Islam, sama ada kamu ni sebagai ahli ibadah, sebagai ahli perniagaan, sebagai ahli pendidik, sebagai ahli segala-galanya dalam kehidupan bidang masing-masing. Lakukan apa yang kamu kerjakan setiap hari itu fisil mikafah, dengan cara Islam. Kafah tu secara keseluruhan, secara sempurna. Jangan kita hanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala itu sahaja kita beribadah, semata-mata kita nak tunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. Tapi luar solat, kita masih menipu orang, kita masih tak bagi nafkah kepada isteri. Bukan sinilah tuan-tuan, contoh tempat lain lah tuan-tuan. Ini secara umum je lah kan. Kita menganiaya orang, kita ambil hak orang. Itu masih tak sempurna lagi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan Ramadan yang kali ini kita harus bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi diberikan ruang untuk beribadah, diberikan ruang memohon keampunan, diberikan ruang untuk memperbanyakkan amal-amal mencari rahmat dan keberkatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bulan Ramadan inilah mampu mendidik dan mengubah hidup kita daripada kurang baik kepada yang lebih baik, dengan syarat yang lebih penting sekali, kita kena sambut sahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan bersungguh-sungguh. Allah Taala kata, ya ayyuhallazina amanu, ya saya, macam itulah kalau boleh nak sahut. Kutiba alaikumusiyam, kamu difardukan berpuasa, ya saya akan berpuasa. Depan orang ke belakang orang ke, kita kena berpuasa. Yang penting tu, yang lebih amanah itu, bertanggungjawab itu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku nak pergi belakang rumah lah, mak ayah aku tak nampak. Tapi kena ingat, Allah Subhanahu Wa Taala itu maha mengetahui. Tak apa orang tak nampak, kita kena ingat. Sebab itu setiap bacaan ayat Al-Quran ni tuan-tuan, kita kena faham dan hayati. Kerana anggota-anggota kita inilah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita lakukan. Dalam surah Yasin tuan-tuan kan selalu kita baca tiap-tiap malam Jumaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, mengingatkan kita kepada semua manusia ni, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu, pada hari kiamat itu, nakhtimu ala afwahihim, kami dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala itu akan menutup langsung ala afwahihim, mulut-mulut kamu. Dah tak boleh bercakap dah masa tu, nak menipu pun tak boleh, nak mengelak, nak kata-kata untuk menyelamatkan diri pun tak boleh, kerana telah dikunci mulut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kat mahkamah dunia ni bolehlah kita pusing sana, pusing sini, menafikan itu, menafikan ini, walaupun dia melakukan kesalahan. Jadi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dihisapkan nanti tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah,
mulut kita akan dikunci, dimaterikan. Dah terkatuk habis. Wa tukallimuna aydihim. Kalau mulut dah terkunci, apa pula yang berkata? Tangan-tangan kamu akan berkata. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki kamu juga menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang kamu kerjakan. Kalau kita sekarang ni nak mengelak orang tak nampak kita berpuasa, ingat apa yang kaki kita bergerak, tangan kita menyuapkan makanan di siang hari itu, semuanya akan menjadi saksi. Kamu ni dulu ni kat dunia dulu ni tak berpuasa, kenapa? Kita kalau mulut terbuka, ya saya puasa, saya puasa, nak menafikan juga. Tapi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala itu tak boleh langsung kita nak menafikan apa kesalahan yang kita lakukan. Kecuali orang-orang yang bertaubat, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan. Sebab itu bulan Ramadan ini adalah bulan untuk kita sama-sama merebut sebanyak mungkin keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa ni tuan-tuan, mengikut pendapat ulama, dosa ni ada 3 keadaan. Dosa kepada Allah, dosa sesama manusia, dosa sesama alam-alam selain daripada manusia tu. Contohnya binatang, tumbuh-tumbuhan. Itu semua tanggungjawab kita tu. Dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat silap, kita mohon ampun, beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan. Astaghfirullahalazim, Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan. Dan mengikut riwayat yang lain, kalau kita mengamalkan sayyidul istighfar, penghulu istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesiapa yang mengamalkan sayyidul istighfar itu, Allah Subhanahu Wa Taala, kata ulama, mengikut mafhum hadis tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan 1000 kesalahan kita sekali kita beristighfar. Sayyidul istighfar. Jadi mana kita nak rebut tuan-tuan? Inilah peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap masa. Kita tahu kita ni buat silap, jangan serabutkan fikiran. Kalau kita terlalu serabutkan fikiran, kita pun tahulah masing-masing ada masalah kan. Kerja kita, keluarga kita, anak-anak kita. Tengah bekerja teringat pula anak, macam mana anak aku ni, dah makan ke belum, balik sekolah naik apa, kan? Keselamatan dekat sekolah, keselamatan dekat rumah, kita kena pastikan juga. Itu kadang mengundang sedikit tekanan-tekanan semasa kita bertugas. Jadi benda-benda seperti itu tuan-tuan, hadirkan langsung hati kita ni terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita, melindungi keluarga kita daripada segala musibah dan bahaya di atas muka bumi ini. Jadi dalam bulan Ramadan ini juga tuan-tuan, mengajak kita supaya mengenang perjuangan dan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sebenarnya nak masuk tajuk munakahat ni, tapi sebab kita awal Ramadan tuan-tuan,
Nanti saya masukkan sikitlah munakahat ni untuk kita bincangkan sedikit. Apa perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salah satunya dalam peperangan Badar. Peperangan yang akan menentukan ketika itu menang atau kalahnya Islam, sehingga Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kalah tentera Islam ini, kemungkinan tidak ada satu umat pun akan bersyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu yang Nabi khawatirkan. Jadi Nabi mohon kepada Allah dan berpesan kepada para sahabatnya dalam peperangan Badar ketika itu supaya ikhlaskan hati, berjuang di jalan Allah ini semata-mata untuk mencari keredaan dan kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata, bukan kerana kita nak tunjuk hebat kita ni kuat. Jadi bila semuanya kita lakukan hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan membantu umatnya, hambanya dari segenap tempat, dari sudut semua, supaya Islam itu akan terjaga. Bermulanya pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tersebar ke serata pelosok dunia, sehinggalah di tempat kita ini kita dapat beramal dengan Islam, kita dapat menerima seruan Islam. Kalau tentera Islam kalah ketika itu, tuan-tuan, cuba bayangkan 330 tentera Islam, tentera kafir 1000 tentera. Kalau kalah umat Islam ketika itu, tuan-tuan, takut yang dalam 330 itu tidak dapat membantu perjuangan Nabi SAW menyebarkan Islam. Sebab daripada dulu para nabi untuk menyebarkan dakwah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, para nabi ditentang, para nabi diancam, malah dibunuh, tuan-tuan. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu dia kufur, engkar kepada ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah ni daripada kitab Taurat, Zabur, Injil, dan juga ayat-ayat Allah daripada Al-Quran. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Dan mereka yang kufur itu membunuh para nabi di kalangan mereka tanpa sebab, bighairil haqq, bighairi haqq, tanpa sebab. Nabi ni, para nabi ni, tuan-tuan, Nabi ada 124 orang, Rasul ada 313. Yang diceritakan di dalam Al-Quran 25. Jadi kita ambil secara keseluruhan, tuan-tuan, Nabi ni menyeru, menasihatkan kepada umatnya ketika itu supaya beriman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bila mereka tolak, ada tak Nabi ni mengugut? Para Nabi ni mengugut, kau kalau tak beriman kepada Allah, kau kena. Tak ada kan, kita tak pernah dengar kan? Nabi, para Nabi dia terus berdakwah, cakap secara baik, cakap secara hikmah. Kalau dia dah rasa macam, para Nabi tu dah rasa macam tak mampu dah, maka dia hanya bermohon kepada Allah. Kalau umat Nabi terdahulu, tuan-tuan, Nabi kalau mohon
musibah ke atas kaum itu, maka akan turun terus musibah kepada kaum tersebut. Para nabi tak cakap, kau kalau tak beriman aku pukul kau. Tak pernah dengar kan? Jadi dakwah Nabi itu sentiasa berterusan. Tapi mereka yang menerima wahyu seruan daripada Nabi seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mengancam, mereka menghalang, mereka membunuh. Nabi ni tuan-tuan, aku cuma sampaikan aja. Kau kalau tak nak terima, terpulanglah pada engkau. Fahamannya macam tu lah, kan? Ini semua perintah Allah. Tapi bagi mereka, kalau kamu, dia cakap kepada Nabi masing-masing itu, setiap kaum itu, kalau kamu masih untuk beriman, mentauhidkan agama kamu, maka kami akan bunuh kamu, kami akan tangkap kamu, kami akan seksa kamu. Mereka sebaliknya begitu, mengancam. Tapi bila sampainya dakwah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak pernah sekali pun untuk berputus asa. Dengan kaum terdekat dia, penduduk Mekah, penduduk Taif, sehinggalah Nabi dapat kekuatan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengembangkan Islam, dan Islam itu berpusat menjadi satu pentadbiran di bumi Madinah. Dan akhirnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Islam itu terus berkembang dan berkembang. Ini semua adalah dengan hikmah dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada siapa yang boleh menghalang cahaya rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita terfikir tuan-tuan, kan, sesekali tu kita terfikir, macam mana Islam yang diturunkan sejak 1400 hijrah yang terdahulu ni, sehinggalah berkekalan, terjaga dalam peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat baca apa yang disusunkan Nabi dan juga para sahabat, Al-Quran yang dapat kita baca pada hari ini. Terfikir tak macam mana boleh terjaga? Itu semua adalah perjuangan Nabi, para sahabat, dan juga orang-orang umat sebelum itu, seperti dalam kerajaan Islam, kerajaan Islam, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Turki Utsmaniyah. Itu semua dalam kekuasaan umat Islam ketika itu. Dan hari inilah kita ni tak ada dah perlindungan daripada khalifah Islam. Kita ni cuma mengharapkan daripada perlindungan kerajaan masing-masing. Kita Malaysia, kita mengharapkan ni lah. Kalau dekat Indonesia, kerajaan mereka yang menjaga Islam tu, harap-harap terjaga. Kalau dekat Pakistan, mengharapkan kerajaan mereka sendiri yang menjaga agama Islam. Kita tak dapat perlindungan berpusat di dunia ini. Kalau kita dapat berpusat perlindungan satu dunia ni tuan-tuan, sudah tentu Palestin tu terjaga. Syria, bahasa Arab panggil Suria. Syria habis, Iraq habis. Jadi mengharapkan perlindungan daripada pemimpin-pemimpin mereka sendiri. Sebab itu kita kena sentiasa mencuri, mengambil kesempatan. Selagi kita boleh baca Al-Quran, bacalah Al-Quran.
Ni baru-baru ni saya dengar semalam ni, yang membakar Al-Quran dekat Sweden tu, kata nak bakar Al-Quran dekat UK. Tu yang kita khawatir. Moga-moga dilindungi, dielakkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Quran tu tuan-tuan, kitab suci yang kita baca tu, walaupun satu, kita boleh baca satu tu. Kalau katalah terbakar satu, boleh ambil yang lain. Kalau terbakar semua, kita nak baca apa panduan kita? Ada kesempatan kita baca, kita baca. Walaupun sekadar kita menghafal ayat-ayat lazim sahaja, daripada tak ada, itu semua untuk kita menjaga kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tak ada panduan dalam hidup kita ni tuan-tuan, takut-takut apa yang kita lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku pada hari ini semuanya harus kita jadikan pengajaran untuk kita bersedia segala kemungkinan yang kita ini dah tak ada masa dah. Apa maksud tak ada masa ni ustaz? Banyak je masa saya ni. Masa kita nak beramal. Mungkin tuan-tuan masing-masing ada cara tersendiri macam mana tuan-tuan perempuan nak melakukan amal kita masing-masing. Mungkin yang dah bersara, dah pencen, ada masa lagi banyak lagi. Yang bekerja macam mana? Kadang-kadang tuan-tuan, macam bila kita berurusan di mahkamah kan, mahkamah syariah, bila kita tanya solat ke tidak, kadang-kadang, kenapa kadang-kadang? Tak sempat lah. Mana yang nak disempatkan? Masa dah tak ada ni. Kan tiba-tiba ditarik nyawa, diambil nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sempat tak kita nak bertaubat? Kita nak menggantikan solat-solat yang kita tak lakukan? Na'udzubillah. Mati ni tuan-tuan, bukannya tunggu tua, sebelum pencen pun kita kena bersedia. Banyak yang dah meninggal sebelum pencen. Kadang yang berurusan faraid tu tuan-tuan, isterinya tu, ada yang isterinya yang tua, lebih umurnya tua daripada suami. Isterinya tu contohlah 55 tahun, suaminya tu 40 tahun. Ini minta maaf lah, ni contohlah secara angka kan, angka umur. Sepatutnya yang lebih tua tu meninggal dulu. Itu logik. Tapi hakikatnya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang muda pergi dulu. Jadi kita tak boleh nak kata tak ada masa. Kena curi masa juga. Sama ada ibadah wajib, ibadah sunat dan sebagainya. Kalau ada kesempatan kita bersedekah walaupun 10 sen, sedekah. Kan kalau kita pergi kat kedai runcit kan kadang ada tabung surau, mahat, madrasah, kita dapat belin RM1, 10 sen. 10 sen tu masuklah dalam tabung. InsyaAllah adalah keberkatan. Kalau nak masukkan semua tu lagi dialu-alukan. InsyaAllah ada keberkatan, adalah tambahan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nak katakan tak ada masa, kita kena cari masa yang untuk sama-sama kita nak bawa harta kita ni ke akhirat.
Harta kita kalau simpan dalam poket, dalam dompet, dalam akaun kita, kenapa nak simpan? Tunggu pencen baru guna. Jangan tertipu daya. Takut-takut kita tak sempat guna, meninggal. Tapi kita haraplah umur kita dipanjangkan untuk kita banyak beramal, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena ambil masa, cari masa yang sesuai supaya dengan amal-amal yang kita buat walaupun sedikit, tapi ganjaran gandaan daripada Allah Subhanahu wa taala itu lebih banyak daripada apa yang kita lakukan. Walaupun sekali sedikit kita buat beramal, tapi mudah-mudahan dengan sedikit amal itu Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita. Jadi itulah tuan-tuan, kelebihan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kita melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dah terlebih sikit tuan-tuan Jadi sedikit perkongsian tuan-tuan daripada tajuk asal yang kita bincangkan pada hari ini. Saya ambil 10 minit, berbaki 10 minit itu tuan-tuan. Kita dalam perbincangan sebelum ini bab talak. Bab talak. Talak ni apa? Lafaz cerai. Talak ni ada dua bahagian. Talak soreh, talak kinayah. Soreh ni tak perlukan niat, cakap jelas perkataan talak itu jatuh. Kalau kinayah memerlukan niat. Apa contoh soreh? Soreh ni contohlah ayat dia lah, aku ceraikan kau, aku talakkan kau, kita bercerai, contoh. Tak perlukan niat. Talak tu bahasa Arab, cerai tu bahasa Melayu. Maknanya dalam kamus Dewan Bahasa tu, satu-satunya cerai yang melibatkan hubungan perkahwinan suami dan isteri itu. Kalau pisah, kalau kinayah, contohnya kita berpisah, saya lepaskan awak, saya tinggalkan awak. Apa maksud pisah? Mungkin berpisah daripada tempat tidur. Contohnya berjalan satu-satu tempat dekat bazar kan. Ni bazar Ramadan banyak ni. Nak pergi serentak sama, ambil masa kan, tak sempat nak berbuka. Okey, kita berpisah kat sini, awak pergi sana, saya pergi sini, nanti kita jumpa kat sini balik. Kan isteri dia salah faham, berpisah, kita dah berpisah ke bang? Kat situ perlukan niat. Kita ni niat maksudnya supaya awak cari makanan kat sana, saya cari makanan kat sini. Takut isteri ni dia ragu-ragu, kita ni dah berpisah ke bang? Ada pernah berlaku. Tak pasal-pasal buat pengesahan di mahkamah. Jadi bila dibicarakan tuan-tuan, perlu bila salah satu pihak dah ragu-ragu, kenalah buat pengesahan. Kalau tak ragu-ragu, tak apalah apa yang dimaksudkan ketika itu. Kalau ragu-ragu, fikir kita ni dah bercerai ke belum ni? Sebab apa awak cakap berpisah? Buatlah pengesahan. Kalau takut bercerai ke tak bercerai, bercerai ke tak bercerai, kan? Nanti kita jumpa kat sini, jumpa balik, kan? Ataupun perkataan lepas, saya lepaskan awak kat sini,
Saya nak gerak pergi kerja dulu, saya lepaskan awak kat sini ya. Isteri pun terfikir juga, awak lepaskan saya kat sini, kita ni dah bercerai ke? Kadang-kadang benda tu mengganggu emosi salah satu pihak, ataupun kita tak ada apa-apa hubungan lagi. Hubungan yang macam mana? Hubungan secara zahir ke hubungan suami isteri? Semuanya tengok pada, bergantung kepada niat yang diucapkan oleh suami tersebut. Jadi dalam masalah talak ni tuan-tuan, jika lafaz talak diucapkan dalam bahasa Arab oleh seorang lelaki yang bukan berbangsa Arab, contohnya kita ni lah, kita ni bukan bangsa Arab, tapi mungkin kacukan tu ada lah ya, kacukan tu ada. Macam ada kawan saya kat Johor tuan-tuan, kawan saya kat Johor, ayah orang Johor, mak orang Arab. Bila lahir anak, sebiji muka Arab, baka Arab lagi kuat daripada baka Melayu kan? Anak tu membesar, jangan boleh cakap Melayu dan Arab, Jawa pun boleh dia cakap. Arab cakap Jawa, yang buat main tuan-tuan. Mungkin yang bukan berbangsa Arab, seperti kita lah ya, Cina, India ya, dan bangsa-bangsa selain daripada bangsa Arab. Sedangkan dia tidak mengetahui maknanya, maka talak tidak jatuh. Contohnya, mungkin ada perkataan talak tu, tapi maknanya bukan talak. Dia mungkin, kalau kita ada perkataan tolak, kan, tambah tolak, tolak, saya tolak awak. Isteri pun terkejut, apa makna tolak tu bang? Awak tolak saya ke awak ceraikan saya? Dah kat situ dah takut confused dari segi bahasa. Maka kalau sesuatu perkataan tu sama juga dengan apa yang diungkapkan dalam bahasa Arab itu, tapi maknanya lain dalam bahasa dia, tak jatuh talak. Tapi kalau dia dah faham, dia dah faham itulah perkataan talak juga ada dalam bahasa Arab, maka dia kena berhati-hati, terutamanya para suami, untuk melafazkan sesuatu perkataan talak tu. Katalah dia ni bangsa apa? Bangsa Afrika contohlah kan. Dalam bangsa Afrika tu ada perkataan talak. Talak mungkin dalam bahasa dia tu mungkin rezeki. Contoh. Contohlah kan. Dia tak tahu, oh, talak juga dalam bahasa Arab maknanya talak, bercerai. Kalau bahasa Inggerisnya divorce. Bila dia dah tahu, dia kena berhati-hati apa yang dia maksudkan pada selepas itu. Kalau dia tak tahu, mungkin dia tak pernah dengar perkataan talak tu maknanya cerai, tak jadi masalah juga. Mungkin dia ada perkataan yang khusus dalam bahasa dia. Macam kita lah tuan-tuan. Kita tak sebut talak pada asalnya, kita sebut cerai. Cerai dalam bahasa Melayu ni adalah bermakna cerai yang terputus ikatan suami isteri secara langsung. Tapi kalau yang perkataan talak tu mungkin ada bahasa yang selain daripada bahasa Arab, tapi maknanya bukan menunjukkan cerai, maka tidak berlaku perceraian. Tetapi jika lafaz itu dituturkan dalam bahasanya sendiri, macam kita lah ada perkataan cerai tu kan, yang membawa makna perceraian, makna
talaknya jatuh walaupun dia tidak berniat demikian. Sebab itu perkataan talak, cerai, kena berhati-hati. Walaupun dia tengah marah, tengah geram, sakit hati dengan isteri, kadang-kadang berkata-kata dalam yang bukan-bukan, jangan dilafazkan. Jangan dilafazkan melalui mulut kita. Pernah sekali tuan-tuan, saya ada satu kes, dia naik motor. Ni dia buat pengesahan ni. Dia naik motor, dia cakap. Dia tengah marah, bengang dengan isteri dia kan. Dan dia cakap naik motor, masa dia naik motor, aku ceraikan kau. Lepas tu dia berhenti di tepi jalan. Lalas dia buat rujukan di mahkamah. Apa niat kamu? Saya tengah marah masa tu. Tapi saya dah cakap dah. Saya cakap bukannya kuat. Saya cakap masa naik motor tu, aku ceraikan kau. Dia cakap macam tu. Jadi walaupun dia bersendirian, tapi lafaz tu daripada Tuan punya talak itu, maka dia juga kena membuat pengesahan. Talak ni tuan-tuan, dia tak perlu saksi. Ni ramai orang salah faham ni. Tahu daripada suami itu yang melafazkan talak, dia bertanggungjawab untuk mengesahkannya. Bertanggungjawab mengesahkannya. Saksi ni bila masa wujud, kalau suami itu menafikan. Yang mendakwa tu siapa? Isteri. Isteri. Dia mendakwa suami itu ada lafazkan talak. Suami itu menafikan. Jadi bila suami itu menafikan, dia sanggup bersumpah, sumpah nafi, maka perceraian itu tidak berlakulah. Walaupun si isteri itu ada bukti, ada saksi, saksinya pun yang kuat 2 orang saksi lelaki. Kalau saksi perempuan 2 orang, dia kena kemukakan sekurang-kurangnya 1 saksi lelaki. Itu kaedah persaksian. Sebab itu saksi ni tak boleh buat memain tuan-tuan. Saksi, lafaz sumpah, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita, wala taj'alu urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas innallaha sami'un alim. Jangan kamu jadikan sumpah-sumpah kamu ini untuk semata-mata kamu nak mendapatkan kebaikan, peluang, dan apa-apa jua yang kamu nak dapat kelebihan itu di kalangan manusia. Ingat, Allah Maha mengetahui. Jadi kalau para suami itu, mana-mana suami lah, kalau ada pada dirinya cakap talak, cerai, maka bertanggungjawablah membuat pengesahan di kalau kita di Malaysia ni tuan-tuan, buatlah pengesahan di mahkamah syariah. Kalau jatuh-jatuhlah, boleh rujuk balik. Dan kita kena baiki kesilapan-kesilapan, terutamanya si suami itu. Kalau tak jatuh talak, selamatlah dari segi hubungan, sama ada zahir ataupun batin, dari segi hubungan suami isteri itu. Dan akhirnya, sekiranya lafaz dalam bahasanya itu sendiri tidak jelas bermaksud perceraian, maka niat menjadi syarat. Contohnya kita ada macam-macam bahasa kita ni, lepas, pisah, tinggal, kau baliklah rumah mak bapak kau. Jadi maka niat menjadi syarat, diperlukan untuk nak pastikan apa si suami itu, wahai suami, apa niat kamu ketika itu.
Kalau suami kata menafikan, ya, dia kena sumpah nafi. Kalau dia mengiyakan, maka berlakulah perceraian yang menjadi berlakunya perceraian tersebut. Niat menjadi syarat untuk menentukan jatuhnya talak tersebut sebagaimana lafaz talak dalam bahasa Arab, mengikut kefahaman ayat dalam bahasanya sendiri. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya apa yang kita bincangkan pada hari ini adalah supaya kita ni berhati-hati. Kalau nak lafaz talak tu, fikir betul-betul. Allah Ta'ala bagi kita ni akal, buat keputusan yang tepat. Bincang betul-betul. Kalau perlu dapat kaunseling, sila kaunseling. Rendahkan ego kita. Rendahkan ego saya ni. Contoh, rendahkan ego saya ni. Saya kata kat diri saya, nasihat kat diri saya juga. Walaupun kita ni dah belajar tinggi, ada ijazah, ada sijil, itu bukan satu kesempurnaan kita, hala tuju kita. Mungkin orang nampak kita ni ada kekurangan, rendahkan sikit. Kalau perlu kaunseling, sila kaunseling. Tak kira lah kita ni profesional ke, orang biasa ke, ada kerja ke, tak ada kerja ke. Yang penting hukum, jangan kita membuat satu perkara yang remeh, yang mudah. Kerana hukum adalah tetap menjadi hukum di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita masing-masing juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita ni terpelihara daripada perkara-perkara yang menjuruskan kepada perceraian. Perlu nasihat, sila nasihat. Perlu berbincang-bincang. Bagi peluang. Kalau kat pejabat agama ada sesi kaunseling, khidmat kaunseling, kat mana-mana lah. Kalau surau ini ada khidmat kaunseling community, boleh. Saya ada satu tempat kat surau ni tuan-tuan, dekat masjid, dekat Kampung Rincing Hilir. Dia ada satu bilik khidmat kaunseling masyarakat. Mungkin apa-apa kaunseling lah agaknya. Jadi sesiapa pun ataupun mana-mana pihak boleh mewujudkan supaya ada usaha-usaha kita nak menjadikan masyarakat kita ni yang baik dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah tuan-tuan, saya rasa sekadar itu saja. Dah terlebih masa, mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, terkhilaf kata. Apa yang saya nak sampaikan ini adalah untuk peringatan diri saya juga, untuk sama-sama kita, supaya kita ni menjadi insan yang beriman dan bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjadikan rumah tangga kita lebih harmoni dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga dunia dan akhirat. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tuan-tuan, tak buka soalan. Kalau ada nak tanya-tanya PM tepi boleh lah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.